Dengan jumlah kes yang terus meningkat di seluruh dunia, tidak banyak perkara yang dapat dilakukan oleh mana-mana negara, walaupun negara tersebut mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang kesihatan. Pembangunan vaksin terhadap pandemik ini pula masih lagi jauh untuk memperoleh hasil yang positif. Manakala ekonomi dunia dilihat semakin tenat, terutamanya dalam sektor tertentu seperti pelancongan, penerbangan, sukan dan hiburan pentas. Lockdown yang telah dilakukan banyak negara di dunia sebelum ini mula dilonggarkan secara berperingkat untuk memberi aktiviti ekonomi dimulakan semula. Norma baru sering digunakan untuk memberitahu kepada rakyat dalam menjalani kehidupan selepas ini. Jadi, apa yang baru dalam norma baru? Teruskan menonton. Jelas sekali, kesan pandemik coronavirus ini telah memberi pengalaman dan pengajaran yang sangat bernilai kepada kita, terutamanya dalam aspek kewangan, hubungan sosial, disiplin dan kenikmatan. Disebabkan ini, penting bagi kita semua untuk melakukan perkara-perkara baru yang mungkin tidak popular sebelum ini. Itulah norma baru yang perlu wujud dalam masyarakat pasca COVID selepas ini. Kerana dianggarkan virus ini akan berada dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya 2 tahun. Simpanan kewangan. Semua orang mengalami penurunan simpanan dalam wang tunai disebabkan ada yang kehilangan kerja mahupun punca pendapatan lain. Jadi, sangat penting selepas ini kita perlu menyimpan wang tunai yang sebanyak mungkin. Jangan belanjakan wang tunai kepada bukan keperluan utama seperti makan di restoran mewah, minuman mahal, pakaian berjenama baru mahupun beli kereta baru. Gunakan apa yang ada buat masa ini sementara keadaan ekonomi dunia kembali pulih. Pekerjaan. Dengan peluang kerja yang semakin terhad, kemunculan virus ini pula terus menambahkan keadaan ini menjadi lebih buruk. Ramai daripada kita kehilangan kerja terutamanya dalam industri pelancongan, perhotelan dan makanan. Untuk mewujudkan kembali peluang pekerjaan ini memerlukan masa yang panjang. Di sinilah pengetahuan skill atau kemahiran sangat bernilai pada masa ini, terutamanya dalam bidang internet skill. Ini kerana banyak perniagaan akan lebih menggunakan platform online daripada perjumpaan fizikal. Selain itu, penganjuran seminar juga tidak lagi sesuai diguna pakai dan webinar adalah pilihan utama untuk syarikat. Bagi yang kehilangan kerja, inilah masa sesuai untuk belajar kemahiran ini. Bekerja dari rumah. Disebabkan perjumpaan atau perhimpunan yang melibatkan orang ramai tidak sesuai buat masa ini, banyak syarikat mengambil pendekatan bekerja dari rumah. Walaupun terdapat elemen kebaikan dan kelemahan dalam kaedah ini, tetapi ia perlu diadaptasi oleh semua dengan segera. Kami percaya pada satu hari nanti, lebih banyak pekerjaan yang akan menawarkan bekerja dari rumah bagi beberapa sektor tertentu, kerana ia boleh menjimatkan bagi pihak majikan dan pekerja dalam banyak perkara. Namun, sikap dan disiplin perlu diutamakan dalam melancarkan kaedah yang mungkin baru untuk Malaysia. Kini, banyak negara mula melonggarkan perintah kawalan atau lockdown. Inilah masanya kita mencuba norma baru yang mungkin boleh menyelamatkan kita dan dunia dari terus terkurung disebabkan COVID-19. Walaupun begitu, tidak semua yang boleh mengadaptasi norma baru ini disebabkan beberapa kekangan seperti kemiskinan, fasiliti dan kewangan. Maka dengan ini perbezaan golongan kaya dan miskin akan menjadi lebih besar. Kaya akan semakin kaya dan miskin akan semakin miskin. Kesimpulannya, walaupun tidak ada lagi kepastian tepat hayat pandemik ini dalam masyarakat mahupun dunia, kita perlu menghadapi proses ini dengan segera dan menggunakan kesempatan ini untuk mengubah perubahan dalam hidup ini bagi menghadapi hari-hari mendatang. Yang pasti, penderitaan wabak ini jelas, tetapi tidak mustahil untuk kita memanipulasi pandemik ini menjadi inspirasi dalam norma baru kehidupan manusia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.